warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah malam ni kita akan baca daripada buku soal jawab fiqh ibadat, himpunan jawab soal jawab fiqh berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, bab salat. Lihat jari telunjuk ketika tahiyat, hukum dia adalah sunat. Hamba pernah diajukan soalan, benarkah melihat jari telunjuk yang diangkat ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir hukumnya sunat? Jawapan dia benar. Sunat melihat jari telunjuk yang diangkat ketika tahiyat awal dan juga akhir. Hukum ini bersandarkan kepada beberapa dalil seperti berikut. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته. Maksudnya, apabila Nabi SAW membaca tahiyat, baginda meletakkan tangan kirinya atas paha kiri dan tangan kanannya atas paha kanan, serta baginda memberi isyarat dengan jari telunjuk. Pandangan mata baginda SAW tidak melampaui isyarat jari telunjuk tersebut. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban dan Imam Ibn Khuzaimah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara soalan yang pernah diajukan kepada hamba adalah berkenaan dengan masalah melihat jari ketika kita tahiyat. Melihat jari ketika kita tahiyat, adakah disunatkan ataupun bagaimana? Baik, di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab sahih bagi keduanya, daripada Abdullah bin Zubair, yang mana Abdullah bin Zubair menceritakan tentang sembahyang Nabi SAW. Rasul letak tangan kanan, tangan kiri atas paha kiri, tangan kanan atas paha kanan. Ketika tasyahud, Rasulullah SAW isyarat dengan jari telunjuk. Isyarat dengan jari telunjuk. Mata Rasulullah SAW tidak melepasi jari telunjuk tersebut. Dengan maksud, mata Rasulullah SAW memandang kepada jari telunjuk. Maka berpandukan kepada hadis ini, mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya, yang pertama, ketika kita tasyahud, sunat kita angkat jari. Cuma ulama' berbeza pandangan lah. Waktu mana angkat jari? Ada beberapa pandangan. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya sunat kita angkat jari telunjuk ketika ucapan illallah. Ketika ucapan illallah, sunat kita angkat jari telunjuk. Masa kita angkat jari telunjuk ketika kita ucap illallah saat itu, sunat pula mata kita melihat kepada jari telunjuk berpandukan kepada hadis tadi. Sunat mata kita tengok di situ. Baik, sama ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Hamba pun sebut apa yang disebut oleh ulama fiqh, antaranya Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Dia kata واستثني من النظر إلى موضع السجود حالة التشهد فإن السنة إذا رفع مسبحته ألا يجاوز بصره إشارته. Baik, zakarah. Maksudnya, dikecualikan daripada memandangkan ke tempat sujud ketika tahiyat. Ini kerana
Yang sunnahnya adalah apabila diangkatkan jari telunjuk ketika tahiyat, pandangan matanya tidak melebihi isyarat jari telunjuk tersebut. Kita dalam sembahyang, sunat kita memandang pada tempat sujud. Supaya benda? Supaya kita dapat menjaga hati kita. Jadi kita apabila kita tengok banyak perkara, dimasuk dalam kepala. Jadi apabila masuk dalam kepala, jadi tidak dapat kita nak jaga khusyuk. Maka untuk jaga khusyuk, kita bataskan pandangan kita. Baik, jadi dalam sembahyang, sunat kita tengok tempat sujud melengkang. Melengkang. Ketika kita ucap illallah, sunat kita angkat jari. Baik. Dan hamba pula sebut juga selagi, lihat jari tu sehingga bila? Kan kita asyhadu an la ilaha illallah. Kita tengok jari tu sunat tu kita tengok sampai ke bila? Baik, kata dia, sebaik-baiknya ialah pandangan mata terhadap jari telunjuk tersebut dikekalkan selagi ia diangkat. Selama mana jari itu masih lagi terangkat, selama itulah sunat kita memandang kepada jari. Perkara ini disebut, dinyata dalam kitab Nihayatul Muhtaj, karangan Imam Ramli. Yusannu fit tasyahud kama fil majmu' alla yujawiza basaruhu isyaratah li hadithin sahihin fih. Wa yadhharu anna mahalla dhalika ma damat murtafi'ah. Maksudnya, disunatkan ketika tahiyat itu sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Majmu', iaitu pandangannya tidak melepasi isyaratnya. Ini kerana ada hadis yang sahih berkenaan hal tersebut. Secara zahirnya ialah terus memandang jari telunjuk itu selagi ia dalam keadaan terangkat. Baik. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kaifiat memberi salam sambil berpaling atau sebelumnya. Okey, kita ni antara soalan yang pernah diajukan kepada hamba. Kan kita bagi salam. Dia salam yang pertama sunat kita pusing ke kanan. Salam yang kedua sunat kita pusing ke kiri. Baik. Pusing ke kanan, pusing ke kiri itu bagaimana cara dia? Nah, sebab kalau kita tengok orang buat macam-macam. Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi, baru pusing. Assalamualaikum warahmatullahi, baru pusing. Baik. Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi, pusing dulu, baru Assalamualaikum. Mana cara hak yang terbetul, hak yang disebut oleh ulama fiqh? Baik, okey, kita tengok bagaimana jawapannya. Secara asasnya, hukum berpaling ke kanan ketika memberi salam pertama dan ke kiri ketika memberi salam kedua adalah sunat. Maksud dia, andai kata kita tidak pusing kanan, tidak pusing kiri ketika kita bagi salam, tetap sembahyang kita sah. Sebab dia tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah sembahyang. Dia tidak termasuk. Nah, cuma bagi orang yang tidak berpaling ke kanan, ke kiri ketika memberi salam, maka dia telah meninggal perkara yang sunat. Mana dalil? Dalilnya sebagaimana hadis-hadis berikut. Yang pertama, Amir bin Sa'ad meriwayatkan daripada bapanya, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayad khaddih. Maksudnya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam di akhir salat dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, sehingga aku melihat putihnya pipi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang sembahyang Rasulullah, antara apa yang diceritakan oleh para sahabat adalah Rasulullah ketika bagi salam, dia bagi salam ke kanan dan ke kiri, sehingga orang yang berada di belakang nampak pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah paling sungguh. Baik, okey, itu yang pertama. Yang keduanya, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi al-ayman wa an yasari assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi al-aysar. Rasulullah memberi salam pada sebelah kanannya sambil mengucap assalamualaikum warahmatullahi sebagaimana hak kita buat, sehingga kelihatan putih pipi kanannya. Kemudian bagi benda berpaling ke sebelah kirinya sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi sehingga kelihatan putih pipi kirinya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Baik. Ucap ataupun berpaling yang mana dahulu? Ucap dulu ke ataupun paling dulu? Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, tindakan pertama sebelum melafazkan salam adalah menghadapkan muka ke arah kiblat.
kemudian memalingkan muka sehingga sempurnanya ucapan salam dengan sempurnanya berpaling itu. Dalam erti kata lain, berpaling ke kanan dan ke kiri sambil melafazkan salam dengan serentak. Okey, itu begitu mazhab Imam Syafi'i. Okey, kita nak bagi salam, muka kita hadap ke belakang, mula a, baru kita go Assalamualaikum warahmatullahi. Habis pusing sampai ke Allah. Lepas tu nak salam yang kedua bukan ambil daripada ni, ambil tengah dulu. Okay, kita pergi, kita bagi ni Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, tu hak yang terbaik mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik, katanya hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa kitab seperti berikut. Sebagai contoh kitab Al-Mughni ataupun kitab Mughni Al-Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini. Fayabtadi'u as-salam mustaqbil al-qiblati thumma yaltafit. Lepas tu wa yatimmu salamuhu bitamamil iltifatih. Maksudnya mulakan salam ketika muka menghadap ke arah kiblat, kemudian berpaling dan sempurnanya salam dengan sempurnanya berpaling itu. Tu cara dia. Begitu juga disebut dalam kitab As-Sirajul Wahhaj, benda yang sama. Jadi kita mula salam ketika kita menghadap kiblat dan kita menyempurnakan salam dengan sempurnanya berpaling. Tu cara dia sebagaimana hak yang kita sebut saat ni. Baik. Cuma hak yang sebahagian daripada kita ditambah selagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dia pergi gitu pula. Tu tak ada tu reka je tu. Tu kena pakat tinggal, jangan buat gitu lah. Malu kat orang. Duk belajar siang malam. Kalau orang duk belajar boleh tahan. Duk belajar siang malam, duk dalam majlis ilmu siang malam. Tapi bab bagi salam pun jeng juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dak batal semayang. Dak batal. Sebab bukan perbuatan cukup 3 kali, bukan. Cuma komang mung duk belajar siang malam buat kerja gitu juga memang komang sepanas. Tak payah buat gitulah. Dia hak yang sunat lagu mana? Okey, kita kan ada tengok kepada tempat sujud. Baik. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu hak yang paling comel. Baik. Tak payah tunduk gitu lah. Seterusnya, beri salam selepas salam kedua imam. Sebagai makmum, bagaimanakah tertib sebenarnya untuk memberi salam jika solat berjemaah? Adakah selepas salam kedua ataupun salam pertama imam? Saya sedia maklum bahawa salam pertama adalah rukun dan salam kedua hanyalah sunat, cuma berkenaan tertibnya saya keliru. Sebenarnya soalan ni buku hamba ni apabila diedit oleh sahabat hamba, kadang-kadang soalan tu ditukar kepada soalan lain, bukan soalan asal gini Asalnya ceritanya ada orang atur satu video yang mana ada seorang ustaz tu dia khabar orang Patah Timur ni bab semayang ni salah. Dia kata bab semayang jemaah salah. Saya pergi di Patah Timur ni salah orang Patah Timur. Mana orang Patah Timur buat? Jadi dia bagi salam selepas daripada salam yang kedua imam. Sedangkan hak yang dituntut adalah selepas daripada salam yang pertama imam. Lepas tu dia talk selagi ni mungkin ada ustaz-ustaz di Patah Timur ajar gitu kali jadi orang ngatarkan video tersebut. Baik. Jadi apabila dia kata lagu tu sebenarnya benda hak yang dia khabar tu salah, benda hak yang dia khabar sebenarnya tidak betul. Hak yang betulnya bagaimana? Okey, tengok. Hamba buat ringkasan lah daripada jawapan hak yang hamba jawab ni. Sebenarnya kita kena faham asas dulu. Salam yang pertama rukun, salam yang kedua adalah sunat. Okey, itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Salam yang pertama rukun, salam yang kedua hukum dia adalah sunat. Okey, kita sebagai makmum, kita kena bagi salam setelah daripada salam imam. Okey, kita makmum, kita bagi salam setelah daripada salam imam. Boleh kita bagi salam setelah daripada salam yang pertama imam dan boleh kita bagi salam setelah daripada salam yang kedua imam. Ini sepakat ulama tanpa ada khilaf. Sepakat ulama mengatakan boleh kita bagi salam setelah daripada salam yang pertama imam dan boleh kita bagi salam setelah daripada salam kedua imam. Cuma
tempat berlaku khilaf di kalangan ulama adalah bukan boleh ataupun tidak. Tempat berlaku khilaf di kalangan ulama mana yang lebih afdal. Dia dua perkara yang berbeza. Sepakat ulama, okey ni yang pertama. Sepakat ulama mengatakan boleh kita bagi salam setelah daripada salam pertama imam, boleh kita bagi salam setelah daripada salam kedua imam. Okey, ini sepakat ulama. Cuma tempat khilafnya adalah mana lebih afdal. Kita bagi salam setelah daripada salam pertama imam ke selepas daripada salam kedua imam. Ini tempat berlaku khilaf. Bukan berlaku khilaf di antara boleh ataupun tidak. Bukan. Boleh belaka. Itu sepakat. Tempat berlaku khilaf adalah mana lebih afdal. Sebahagian ulama mengatakan lebih afdal kita memberi salam setelah daripada salam pertama imam. Pandangan yang kedua mengatakan lebih afdal kita memberi salam selepas daripada salam yang kedua imam. Okey, antara dua pandangan ni, mana pandangan mu'tamad? Pandangan yang dipegang. Pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang kuat adalah selepas daripada memberi salam yang kedua imam, sebagaimana orang Patah Timur buat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita sebagai makmum Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan hak yang hamba sebut saat itu, itulah hak yang disebut dalam kitab. Jadi ketika kita menyatakan hukum, kita bukanlah sebagai ulama mu'tabar, maka mesti apabila kita menyatakan hukum, kita kena ambil daripada pandangan ulama mu'tabar. Kita tidak boleh nak reka-reka siapa kita. Kita bukanlah sampai kepada tahap Imam Nawawi, Imam Rafi'i, jauh sekali untuk sampai kepada tahap Imam Syafi'i. Baik. Jadi maka kita apabila kita nyatakan hukum, mesti kita kena sandarkan dengan pandangan-pandangan ulama mu'tabar. Okey, yang bawa mari beberapa buah kitab. Dalam buku ni yang bawa mari daripada 5 buah kitab. Bawa mari daripada 5 buah kitab. Ataupun berapa betul dah 5 buah kitab, betul. 5 buah kitab. Yang pertama sekali dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata lagu mana? Yang bagi lil ma'mum an yusallima ba'da salamil imam. Qala al-Baghawi yustahabbu an la yabtadi as-salam hatta yafrugha al-imam min at-taslimatayn. Wa qala al-Mutawalli yustahabbu an yusallima ba'da faraghi al-imam min at-taslimati al-ula. Wattafaqu ala annahu yajuzu an yusallima ba'da faraghi al-imam min al-ula wa innamal khilafu fil afdal. Tengok apa ukapan Imam Nawawi. Hendaklah makmum memberi salam setelah salam imam. Okey, selesai. Imam Al-Baghawi kata Imam Nawawi. Imam Al-Baghawi berkata disunatkan bagi makmum tidak memulakan salam sehinggalah imam selesai mengucapkan 2 salam. Lepas daripada 2 salam barulah makmum memulakan bagi salam. Ni pandangan siapa? Imam Baghawi. Baik. Imam Al-Mutawalli berkata disunatkan bagi makmum memberi salam setelah imam selesai salam pertama. Okey, selesai. Namun para ulama sepakat mengatakan boleh bagi makmum memberi salam setelah imam selesai salam pertama ataupun setelah daripada imam selesai salam yang kedua. Sesungguhnya perselisihan itu berlaku pada perkara yang mana lebih afdal. Itu kita kena faham. Bukan salah ataupun tidak. Kalau menyalahkan, itu salah. Menyalahkan benda yang tidak salah, itu sebenarnya adalah salah. Baik, ulama tidak khilaf di antara salah ataupun tidak, tetapi ulama khilaf di antara mana yang lebih afdal. Itu kita kena faham. Baik, di samping itu terdapat banyak juga nukilan dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i bahawa afdal bagi makmum mengucapkan salam selepas salam kedua imam. Perkara ini dinyatakan dalam beberapa kitab berikut. Antaranya kitab Fathul Mu'in, kitab Al-Ghurarul Bahiyah, kitab Al-Mughnil Muhtaj, kitab Ghayatul Bayan. Bawa mari beberapa buah kitab menyatakan perkara tersebut. Baik. Seterusnya, bangun sambung rakaat setelah salam pertama atau kedua. Tadi bab kita yang salam dengan imam. Ni masalah kita makmum masbuk. Kita nak bangun tambah rakaat saat itu, adakah setelah daripada salam pertama imam ataupun setelah daripada salam kedua imam? Saya keliru pada waktu manakah, bilakah makmum seharusnya bangun jika dia masbuk? Sama ada selepas selesai salam pertama atau salam kedua imam. Bolehkah jika dia sengaja melambatkan bangun setelah imam selesai memberi salam? Baik. Jawapannya,
pilihan yang lebih utama bagi makmum yang masbuk ialah bangun meneruskan rakaat yang berbaki setelah imam selesai mengucapkan salam kedua. Baik. Hal ini kerana salam kedua juga termasuk daripada perbuatan dalam solat. Namun jika makmum yang masbuk terus bangun meneruskan solat setelah salam pertama imam, ia juga dibolehkan. Hal ini seperti mana yang dijelaskan dalam beberapa kitab seperti berikut. Jadi sekarang ni ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya ni sepakat. Apabila tu imam bagi salam yang pertama, maka boleh dah kita sebagai makmum masbuk nak bangun untuk tambah rakaat. Boleh dah. Sama juga boleh bagi makmum masbuk nak tambah rakaat setelah daripada tu imam bagi salam yang kedua. Hak tak bolehnya lepas daripada tu imam bagi salam yang kedua, dia masih lagi tak bangun sedangkan di situ bukan tempat tasyahud dia. Okey, boleh faham kan? Kita makmum masbuk ni ketika tu imam duduk tasyahud akhir, maka makmum masbuk dia duduk tasyahud juga kerana mengikut imam. Padahal bukanlah tasyahud akhir bagi makmum masbuk, dia ikut imam. Jadi apabila dia ikut imam, setelah daripada imam bagi salam, maka putus dah makmum masbuk ikut imam. Dia tak panggil ikut dah, tak ada dah. Putus dah hubungan di antara makmum dengan imam. Jadi apabila putus hubungan, maka makmum masbuk mesti kena buat semayang dia. Andai kata tempat yang dia duduk saat itu adalah semata-mata mengikut imam, bukan tasyahud awal bagi makmum masbuk, maka makmum masbuk wajib kena bangun dengan segera. Tidak boleh tunggu lama-lama setelah daripada salam kedua imam. Itu kena ingat. Kalau sengeleng, dia masih lagi duduk tasyahud akhir kerana mengikut imam, sedangkan itu bukanlah tasyahud awal bagi makmum masbuk, lepas daripada dua salam imam, dia duduk lagi. Bukan tak ingat, dia sengaja. Maka boleh membawa kepada batal sembahyang kerana dia telah menambah perbuatan. Apabila dia berpisah kepada imam, dia mesti kena bangun selalu. Berbeza kalau sekiranya tasyahud akhir imam adalah tasyahud awal bagi makmum masbuk. Kalau lepas daripada dua salam imam dia masih lagi duduk, hak tu tidak menjadi masalah kerana tempat tersebut adalah tempat tahiyat awal bagi makmum itu. Baik. Jadi kita sebut sekali lagi, apabila tu imam bagi salam sedangkan kita makmum masbuk, ni benda ni berlaku sama kepada kita kan, sedangkan makmum itu adalah makmum masbuk, maka waktu manakah yang boleh dia bangun? Kata ulama, boleh dia bangun untuk menambah rakaat dia setelah daripada salam pertama imam, dan boleh dia bangun setelah daripada salam yang kedua imam. Boleh berlaku. Cuma hak paling afdal adalah dia bangun setelah daripada salam yang kedua imam. Kerana kerana salam yang kedua imam juga termasuk dalam sembahyang. Termasuk dalam sembahyang kau. Baik. Jadi lepas daripada imam bagi dua salam, baru dia bangun. Hak tu hak yang lebih afdal. Ketika kita kata hak ni lebih afdal, mesti kita kena sebut pandangan ulama mu'tabar yang menyebut perkara ini. Mari daripada 3 buah kitab. Yang pertamanya dalam kitab Fathul Aziz, Bisyarhil Wajiz, karangan Imam Ar-Rafi'i. Dia kata mana? Fa'lam anna sunnata an yaquma aqiba taslimatayil imam fa inna ath-thaniyata min as-salah wa in lam takun mafruḍah wa yajuzu an yaquma aqiba al-ula. Maksudnya, ketahuilah bahawasanya sunat bagi makmum untuk berdiri selepas selesai dua salam imam, kerana salam kedua itu juga sebahagian daripada solat. Walaupun ia tidak diwajibkan, namun dia dibolehkan untuk bangun selepas salam pertama imam. Sama juga disebut dalam kitab Kanzur Raghibin, Syarah Minhajul Talibin, disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi Ala Al-Khatib, juzuk yang kedua halaman 161, sama juga disebut perkara tersebut. Baik. Seterusnya berkenaan dengan solat sambil tengok Quran. Dia ada sebahagian daripada orang kita, dia semayang tapi dalam masa ia buka Quran depan. Ni sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Dia semayang, dia buka Quran depan. Tu imam. Dia sebenarnya hak yang baik lah, hak yang baik tak payah pakai Quran lah. Kita sebagai tok imam, kita kena ingat tanggungjawab kita, ingat Quran. Hak tu tanggungjawab kita. Komang lah tok imam main buka Quran. Dah kita tu ingat tok imam kan, ngapalah Quran, tak payah sangat ngapa Quran. Dak ingat semuka sehari, ngapa 2 baris sehari.
Itu kita sebagai tok imam. Jadi kena ngapal Quran. Hamba pengurusi masjid. Lepas tu ada sebahagian AJK nak beli Quran ni. Nak guna, nak letak depan sebab kadang-kadang tok imam dak mari, tok bila nak jadi tok imam, takut dak ingat nak baca surah-surah tertentu. Hamba kata dak payah beli Quran. Hamba dak beli. Apa pula dak beli? Pengurusi dak beli. Sebab hamba kata tak boleh kita hajar manja kepada tok bila dengan tok imam. Dia kalau hajar manja, sampai ke Fatihah nak tengok lagi. Dia begitu. Dah boleh hajar manja. Sebab tu tanggungjawab dia. Betul kan gitu kan? Tanggungjawab dia. Okey, orang lain mungkin mikir cara lain. Hamba gitu. Kita tak boleh hajar manja sebenarnya sebab itu adalah tanggungjawab. Tanggungjawab dia kena ingat Al-Quran. Baik. Dah ingat surah besar baca Quran kecil. Payah dia. Kita dah ingat hak besar, kita baca nak pisah gak baca hak Quran besar, tengok Quran. Pada kadang-kadang tengok salah. Tengah-tengah sembahyang bahang kipas dia balik muka surat. Susah kan pula tok imam. Jadi kita tidak boleh hajar manja. Maksudnya mesti kita kena ngapal Quran. Baik, kita sekadar untuk kita jadi tok imam. Hak tu menjadi kewajipan tanggungjawab tok imam. Baik. Sebenarnya hak yang lebih besar lagi, sebenarnya di sana ada hukum. Di sana ada hukum. Sebenarnya hukum kita sembahyang dengan melihat kepada Al-Quran, ulama berbeza pandangan. Itu kita kena faham asas. Ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama kata sah sembahyang, namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab mengatakan batal sembahyang. Sebab itulah kita lebih baik ketika berlaku khilaf, kita cuba keluar daripada khilaf. Hak tu hak yang terbaik. Dalam kaedah hak yang disepakati oleh ulama fiqh adalah al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Ketika buat benda ni, ada kata batal, ada kata tak. Okey. Atas pandangan hak yang mengatakan tidak batal, boleh kita buat. Tapi sebaik-baiknya kita tinggalkan untuk keluar daripada khilaf. Atau kita kena faham. Tengok Quran ketika kita sembahyang. Hukum dia ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama, kebanyakan ulama kata sah sembahyang. Kerana ia dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat Rasulullah. Dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat Rasulullah. Walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, walaupun tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang besar, tapi ada segelintir sahabat Rasul melakukan perkara tersebut. Baik, dia kata tak ada masalah. Namun, di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan batal sembahyang. Okey, ketika berlaku khilaf di antara batal ke tak, apa benda kita nak buat? Okey, sebab itulah hamba tidak menggalakkan ada Quran di hadapan. Hamba tidak galakkan. Baik, nak tak ada masalah, tak jangan buang pula. Maksudnya kita tidak galakkan kerana kita perlu keluar daripada khilaf. Baik. Ketika membaca apa-apa surah dalam solat, manakah yang lebih afdal? Dilakukan antara dua pilihan berikut, membaca dengan melihat kepada Al-Quran, membaca berdasarkan hafazan sendiri tanpa melihat Al-Quran. Tidak dinafikan amalan membaca surah sambil melihat mushaf dilihat menjadi budaya khususnya ketika bulan Ramadan. Mohon penjelasan Ustaz. Sebab benda ni berlaku pada bulan Ramadan. Setengah-setengah daripada imam-imam tahfiz sendiri pun baca Quran. Kita kalau tok imam hafiz Quran, lepas tu jadi tok imam pada tarawih, pegang Quran, hak tu sebenarnya komang. Hak yang sebenarnya kita hafal Quran ni kita kena pelacak. Hak tu hak yang sebenarnya. Baik, tapi jangan pula kita kata haram dah. Jangan gitu. Cuma kita kata dah kan menghafal Quran kan, pegang Quran awak benda lagi, ngulanglah. Ngulang. Sebab menjadi kewajipan menghafal Quran kena ulang. Baik. Jawapannya pada dasarnya bacaan surah dalam solat adalah berpandukan kepada hafazan seseorang itu sendiri tanpa melihat kepada mushaf. Ini asas. Asas kita baca Al-Quran dalam solat, sama ada Fatihah ataupun surah, adalah berpandukan kepada ingatan kita. Hal tu asas. Jadi kita baca Quran dalam sembahyang adalah berdasarkan kepada ingatan kita. Benda yang kita ingat, hal tu kita baca. Apa kita kata gitu? Kerana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam solat mereka. Baik. Okey, kita tengok pandangan ulama mazhab pula. Menurut pandangan Imam Abu Hanifah, membaca Al-Quran dalam solat dengan melihat mushaf, ni dengan melihat kepada Quran, dikirakan merosakkan solat. Kita mengikut mazhab Hanafi. Mengikut mazhab Hanafi, baca Al-Quran dalam solat dengan melihat kepada Al-Quran, ia membatalkan solat.
Okey, itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi di antara mazhab mu'tabar. Baik, perkara ini dinyatakan oleh Imam Al-Kasani. Imam Al-Kasani dalam kitab Bada'i'us Sana'i' juzuk yang pertama halaman 236. Dikatakan ni, walau qara'al musalli minal mushaf fa salatuhu fasidatun 'inda Abi Hanifata wa 'inda Abi Yusuf wa Muhammad tammatan wa yukrah. Jika seorang itu membaca Al-Quran dalam salat, maka rosaklah salatnya menurut Imam Abu Hanifah. Namun menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, salatnya masih lagi sempurna, namun hukumnya adalah makruh. Di dalam mazhab Hanafi, pengasas mazhab Hanafi, nama dia adalah Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, wafat pada tahun 150 Hijrah. Dia masih lagi berada dalam kurung generasi salaf yang dijamin oleh Nabi SAW. Dia ada dua anak murid dia. Anak murid dia dua orang ni, hak yang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Yang pertamanya Qadhi Abu Yusuf, yang keduanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dalam mazhab Hanafi, kalau kita belajar dalam mazhab Hanafi, tiga pandangan ni sering diutarakan, dikemukakan. Kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeza. Yang pertamanya Imam Abu Hanifah, yang kedua Qadhi Abu Yusuf, yang ketiganya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahumullahu jami'an. Yang mana dalam masalah baca Quran dalam sembahyang, tengok kepada Quran, Imam Abu Hanifah kata perbuatan tersebut merosakkan sembahyang. Imam Qadhi Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, juga ulama mazhab Hanafi, dia kata perbuatan tersebut tidak merosakkan sembahyang, tapi perbuatan itu adalah makruh, dilarang. Okey, itu mengikut mazhab Hanafi. Manakala pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, membaca Al-Quran dalam salat dengan melihat kepada mushaf adalah harus, dibolehkan. Perkara ini berasaskan kepada beberapa sandaran seperti berikut. Baik. Yang pertamanya adalah perkataan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kata Imam Nawawi, "Law qara'a minal mushaf lam tabqul salatuh, sawa'un kana yahfazuhu am la, bal yajibu 'alaihi dhalika idza lam yahfazil Fatihah." Maksudnya, jika seorang yang solat itu membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, maka tidak batal solatnya. Sama ada dia menghafal Al-Quran atau sebaliknya, ataupun dia tidak menghafal. Bahkan dia wajib melakukan hal tersebut jika dia tidak menghafal Al-Quran, tidak menghafal Fatihah. Jadi kalau dia ingat Fatihah, sedangkan Fatihah adalah rukun sembahyang, dia boleh baca kalau tengok ketah sebagai contoh, maka ketika itu wajib dia tengok ketah untuk melaksanakan rukun sembahyang. Okey, itu apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Baik. Diriwayatkan bahawa hamba kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha yang bernama Zakwan pernah melakukan hal yang sama ketika menjadi imam. Katanya, wa kanat Aisyatu ya ummuha abduha Zakwan minal mushaf. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Aisyah telah diimamkan oleh hambanya yang bernama Zakwan dalam keadaan Zakwan membaca Al-Quran dengan melihat kepada Quran. Baik. Jadi hamba pun buat kesimpulan sedikit. Bagi imam, pilihan yang lebih utama adalah membaca Al-Quran dalam solat berpandukan kepada hafazan sendiri tanpa melihat mushaf. Hal ini untuk keluar daripada khilaf ulama. Pertama, datangkan satu kaedah fiqh, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf adalah perkara yang digalakkan. Jadi kesimpulan masalah ni adalah menurut pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, boleh kita membaca Al-Quran dengan melihat kepada Al-Quran ketika kita sembahyang. Boleh. Cuma sebaik-baiknya adalah elokkan. Kerana dia sebaik-baiknya adalah elokkan? Kerana di sana ada pandangan ulama' mu'tabar, iaitu Imam Abu Hanifah mengatakan perbuatan tersebut boleh merosakkan sembahyang. Sebagaimana hak yang berkhabar, Tok Imam tak boleh hajar manja. Tok Imam tak boleh hajar manja. Dia kena hafal Quran. Dia kena hafal Quran. Kalau orang nak masuk tanding nyanyi, molek-molek ada orang ngapal nyanyi. Nak masuk tanding nyanyi, kena ngapal nyanyi. Kalau nak masuk tanding nyanyi lagu-lagu Hindustan pun kena ngapal nyanyi. Jadi takkan dah nak ngapal Quran sikit. Hak yang panjang sikit surah dia, surah Sajdah. Lebih kurang dalam 11.5. Lepas tu yang keduanya surah Hal Ata 'alal Insan. Hak tu hak panjang sikit, hak yang biasa kita baca. Hal Ata 'alal Insan lebih kurang dalam dah apa selah, dekat-dekat selah, lebih kurang selah lah kita kata. Jadi kalau surah As-Sajdah
11.30. Surah Hal Ata 'alal Insan kita tak selah 12.30 tu panjang sikit. Hak dah tengok pendek-pendek aje. Takkan dia nak mengapa 12.30 orang boleh mengapa suti Quran. Baik, komang sangat dah. Jadi tanggungjawablah kita sebagai tok imam kena ingat baca ayat-ayat tersebut untuk kita baca dalam solat. Baik. Seterusnya katanya terkentut tanpa sengaja dan ketika solat. Ketika rakaat terakhir, soalan dia, tiba-tiba saya terkentut tanpa sengaja. Persoalannya, adakah batal solat tersebut? Orang yang belajar tak perlu tanya dah soalan ni. Dia faham belaka dah. Tapi ada lagi dalam masyarakat kita soalan-soalan yang begini mereka tidak tahu. Dia ingat hak yang membatalkan sembahyang ni sengaja ketuk. Jadi kalau terkentut tak batal sembahyang, ingat gitu. Tu dia tanya. Kan kadang-kadang kita nak bangun kepada rakaat akhir tu kan, kita duk tekang tu perut penuh angin dah. Tekang dengan tangan nak bangun, perut-perutnya tekang, roknya tubik dak setarang beruk bunyi. Baik tubik angin. Okey, soalannya dak sengaja kan terkentut, batal ke tak? Dak sengaja ke? Kalau sengaja ketuk tu jelaslah. Okey, kata jawapannya, ya, solat tersebut dikira batal walaupun terkentut tanpa sengaja. Hal ini kerana suci daripada hadas kecil adalah antara syarat sah solat. Berikut sandaran dalil dalam perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Maksudnya, jika salah seorang di antara kalian mendapati ada terasa sesuatu pada perutnya, lalu dia ragu-ragu adakah telah keluar sesuatu ataupun tidak, maka janganlah dia keluar daripada masjid sehinggalah dia mendengar bunyi ataupun dapati adanya bau. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yansarif hatta yasma'u sautan au yajida riha. Janganlah dia berpaling, maksudnya berhenti solat sehingga dia mendengar bunyi ataupun mendapati bau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berpandukan kepada hadis ini, apabila orang tu terkentut dalam sembahyang, maka batalah sembahyang dia. Ketuk selepas daripada salam pertama. Jika saya terkentut selepas salam pertama, sebelum salam kedua, adakah batal solat saya? Juga bolehkah saya tetap mengucapkan salam kedua seperti biasa walhal saya telah terkentut? Okey, di sini ada dua soalan. Soalan yang pertama, kalau kita ketuk lepas daripada salam pertama, adakah sembahyang kita batal? Okey. Yang keduanya, boleh tak kita nak teruskan salam yang kedua? Jawapannya tidak batal. Hal ini kerana salam yang kedua hanyalah sunat, manakala salam yang pertama adalah rukuk. Perkara ini dijelaskan dalam beberapa kitab seperti berikut. Jadi apabila kita bagi salam pertama, maka dikirakan kita telah keluar daripada sembahyang. Habis dah sembahyang kita. Jadi apabila kita keluar dah daripada sembahyang, tiba-tiba berlaku perkara yang membatalkan sembahyang setelah daripada selesai sembahyang, maka sembahyang kita dikirakan sah. Cuma selagi pertama lagi daripada kitab Kifayatul Akhyar, sama juga disebut dalam kitab Al-Iqna' bawa mari. Lepas tu disebut dalam kitab Fiqh Manhaji. Lepas tu cuma untuk masalah yang kedua, haram bagi individu yang berhadas, maksudnya yang terbatal wudu mengucapkan salam yang kedua walhal wudunya telah batal selepas salam pertama. Perkara ini dijelaskan dalam kitab Hasyiah Ali Shubra Malisi dalam Ada Nihayatul Muhtaj, wa min thamma law ahdatha ba'da al-ula haruma al-ityanu bi-thaniyah. Jika seseorang berhadas setelah salam pertama, maka haram dia mendatangkan, maksudnya mengucapkan salam kedua. Ini kena ingat kadang-kadang kita sembahyang surau doa, sembahyang sejid doa, sembahyang di rumah sembahyang di rumah, dah sakit perut sangat lepas salam pertama lepas dah. Lepas tu nak salam kedua. Salam kedua tak boleh dah. Hukum dia adalah haram. Kerana kita kena ingat syarat sah sembahyang adalah berwudu. Berwudu ni adalah syarat sah sembahyang. Kita tidak boleh melakukan perbuatan sembahyang tanpa ada wudu. Jadi apabila wudu kita telah terbatal selepas daripada salam yang pertama, tidak boleh lagi kita meneruskan salam yang kedua. Jadi sembahyang kita sah. Cuma nak buat salam yang kedua, hukum dia adalah tidak dibolehkan.
Seterusnya, ikut imam solat sunat. Bolehkah orang yang solat fardu zuhur menjadi makmum kepada orang yang solat sunat ba'diyah zuhur? Kadang-kadang kita mari saat itu tu imam selesai dah semayang. Tu imam selesai dah semayang, selesai belaka dah bangun tidur lewat. Tengah hari letih sangat. Dah main lembu rebang start daripada siang, lembu rebang start daripada pagi sampai kasar. Sampai kasar. Jadi letih sang tu balik lepas zuhur, lepas asar saat itu tidur kejap. Bangun-bangun gelap. Kita tak boleh. Memang dengan jemaah ni kita jaga sungguh. Mandi pergi masjid. Pergi masjid selesai belaka dah orang sembahyang. Cuma adalah makmum seorang tu dia sembahyang banyak sikit sunat ba'diyah lepas daripada maghrib. Okay, kita pun nak ikut dia, boleh ke tak? Kita nak ikut dia. Kita nak sembahyang fardu maghrib. Dia jadi imam sedangkan dia sembahyang sunat ba'diyah maghrib ataupun sembahyang sunat lain pun tak apalah, tak kira dah. Boleh ke tak? Jawapannya harus bagi individu yang solat fardu untuk berimamkan individu yang solat sunat. Dan begitu juga sebaliknya. Ini sebagaimana pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i berdasarkan kepada hadis berikut. Hadis mana? Hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhirah thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilka as-salah. Maksudnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahawa Mu'adz bin Jabal pernah solat isya akhir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau kembali kepada kaumnya lalu solat isya bersama mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi di zaman Rasulullah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal dia duduk di kawasan pinggir Madinah. Isya dia pergi sembahyang bersama dengan Rasulullah, dia menjadi makmum kepada Rasulullah. Lepas daripada sembahyang isyak bersama dengan Rasulullah, di balik kampung dia jadi tu imam kepada orang kampung dia pula, sembahyang isyak kali kedua. Kita sembahyang isyak kali pertama hak tu hak fardu. Sembahyang isyak kali kedua hak tu sunat. Kita mengulangkan sembahyang fardu kali kedua secara berjemaah, jatuh hukum sunat, bukan wajib. Okey, apabila jatuh hukum sunat, tiba-tiba dia menjadi imam kepada kaum dia dengan maksud dia sembahyang sunat, kaum dia sembahyang wajib, sembahyang fardu. Maka berdasarkan kepada hadis ini, boleh orang sembahyang fardu mengikut orang sembahyang sunat. Baik. Sebab itulah kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dia katakan tasihu salatun nafli khalfal fard wal fard khalfan nafl. Katanya sah solat sunat di belakang imam yang solat fardu, dan sah solat fardu di belakang imam yang solat sunat. Okey, hak ni kita cerita sah sudut afdal ataupun tidak atau bab lain. Jadi boleh sah tu imam sembahyang sunat, kita sembahyang fardu. Hak tu tak ada masalah. Cuma daripada sudut afdal ataupun tidak, hak tu ada perbincangan yang lain. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Boleh juga kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada nak tanya benda muslimat ke muslimin ke berkenaan dengan benda yang kita bincang, berkenaan dengan sembahyang ke ataupun bab-bab lain. Ada nak tanya? Minum air kejap. Lepas benda-benda air tak ada orang tanya, kita berhenti ya. Baik. Hukum berdeheng dalam sembahyang, adakah ia membatalkan sembahyang? Hukum berdeheng dalam sembahyang, adakah ia membatalkan sembahyang? Untuk kita jawab masalah ni, kita kena pergi bincang bab lain dulu. Di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sembahyang ini tidak layak sedikit pun daripada kalam manusia. Maka ulama kata berpandukan kepada hadis ini, percakapan manusia, kata boleh percakapan manusia dalam sembahyang ia membatalkan sembahyang. Okey, percakapan manusia dalam sembahyang ia membatalkan sembahyang. Sekarang ni
Apakah yang dimaksud dengan percakapan manusia? Okey, percakapan manusia kita cakap. Okey, percakapan manusia bukan perkataan zikir, bukan Al-Quran dalam sembahyang dikirakan sebagai percakapan manusia. Ulama ketika mengkaji percakapan manusia dalam bahasa Arab, ternyata sekurang-kurang penyusunan kalimah dalam bahasa Arab adalah terdiri daripada 2 huruf. Terdiri daripada 2 huruf, sekurang-kurang kalimah dalam bahasa Arab. Maka kata ulama, setiap suara, seperti boleh setiap suara yang boleh dieja dengan 2 huruf, apabila dituturkan dengan sengaja, ia membatalkan sembahyang. Sama ada faham makna ataupun tidak. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dalam bahasa Arab ada beberapa kalimah yang mana satu huruf tapi memberi maksud, ada makna dia. Sebagai contoh dalam bahasa Arab perkataan qi. Qi makna pelihara olehmu. I, fi, sempurna olehmu. Qi, i, fi. Ini di antara satu huruf yang memberi faham. Maka kata ulama, begitu juga ucapan dengan sengaja satu huruf yang memberi faham, ia membatalkan sembahyang. Kalau satu huruf tidak memberi faham, tak batal sembahyang. Satu huruf memberi faham, batal sembahyang. 2 huruf tanpa dilihat memberi faham ataupun tidak, ia membatalkan sembahyang. Okey, selesai masalah ni. Kita pergi kepada masalah berdahang. Berdahang, ketika kita dahang dalam sembahyang, kita kena tengok, kadang-kadang dahang saat itu keluar suara, kadang-kadang tidak. Kalau tidak keluar suara, itu jelas, ia tidak membatalkan sembahyang. Okey, nampak dah kan? Yang kedua, dahang saat itu keluar suara. Okey, suara yang keluar saat itu boleh dieja ke tak dengan huruf? Nampak? Kalau tidak boleh dieja dengan huruf, ia tidak membatalkan sembahyang. Kalau boleh dieja dengan huruf, kita kena tengok pula, satu huruf ke 2 huruf? Kalau 2 huruf, maka ia membatalkan sembahyang, andai kata hanya semata-mata untuk melakukan perkara sunat. Tapi kalau sekiranya satu huruf, kena tengok ia memberi faham ataupun tidak. Kalau tidak memberi faham, maka ia tidak membatalkan sembahyang. Kalau memberi faham, maka ia membatalkan sembahyang. Kerana untuk melakukan perkara sunat, dia tidak boleh melakukan. Sekarang ni kita tak ada suara untuk baca surah. Okey, baca surah adalah perkara sunat. Maka tidak boleh untuk kita mendatangkan perkara sunat, kita melakukan perkara yang dilarang. Okey, boleh faham? Berbeza dengan perkara yang wajib. Contoh baca Fatihah. Kita tak ada suara nak baca Fatihah. Mesti kita kena berdahang. Siapa berdahang biar tubik, terpaksa kena tubik suara. Berdahang saat itu suara banyak pula, maka itu tidak menjadi masalah kerana berdahang saat itu tujuan untuk melakukan perkara yang wajib. Hak yang bercerita saat itu adalah berdasarkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh berpandangan bahawasanya berdahang ia tidak dikirakan percakapan manusia walaupun bersuara. Maka berdahang ia tidak membatalkan sembahyang secara mutlak. Wallahu a'lam. Okey, jelas? Ha? Okey, ada soalan lain? Okey. Jadi sekarang ni kita semayang kat airport, kita pun ikutlah Tok Imam. Kita ikut Tok Imam. Tiba-tiba Tok Imam tu Syiah. Alah, sudahlah kita. Kita jadi makmum dia dah. Soalannya semayang kita sah ke tak? Kita nak tahu kesah ke tak, kita kena pastikan Syiah tu Syiah mendih. Kita tak nanti dulu, kita kena jawab dulu. Baik, dia Syiah ni dia ada Syiah yang tidak keluar daripada agama Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya ada Syiah yang terkeluar daripada agama Islam. Contoh di sana ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah walaupun salah, tetapi dia lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia masih lagi tidak terkeluar daripada agama Islam. Jadi orang yang Ahlul Bid'ah, bid'ah dia tidaklah mengeluarkan dia daripada agama Islam. Dia nak jadi imam kepada kita, sah tak kita ikut dia? Sah, tak ada masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Comel ataupun tidak tu nombor 2. Kita nak cerita sah. Sebagaimana di zaman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pernah menjadi makmum kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah seorang gubernur di zaman pemerintah Bani Umayyah yang cukup zalim. Dia bunuh ramai mana ulama, tapi sumbangan dia banyak. Sumbangan dia untuk agama banyak.
Tapi dia antara pemerintah yang cukup-cukup zalim. Tapi sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar menjadi makmum kepada dia. Baik. Okey, jadi menjadi makmum kepada Syiah yang tidaklah bid'ah dia saat itu mengeluarkan dia daripada agama Islam, masih lagi dikirakan sembahyang kita sah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau Syiah saat itu memang Syiah bermasalah. Kalau kita tengok kepada i'tiqad dia memang terkeluar daripada agama Islam. Sebagai contoh, dia beriktikad bahawasanya Abu Bakar, Umar, Uthman kafir, Aisyah, Hafsah kafir. Sebagai contoh, di sana ada masih lagi Quran disembunyikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkafirkan sahabat. Baik, tersilap turun wahyu. Sebenarnya nak turun wahyu kepada Ali, tapi diturun wahyu kepada Muhammad sebagai contoh, maka itu adalah bid'ah yang mengeluarkan dia daripada agama Islam, maka tidak sah sembahyang kita. Okey. Dan selesai. Kita Syiah ada hak yang masih lagi beragama Islam, yang keduanya terkeluar daripada agama Islam. Ketika kita syok, Syiah ni keluar daripada agama Islam ke tak? Jadi bermakna benda, kita syok sembahyang kita sah ataupun tidak. Okey, boleh faham? Kita syok sembahyang kita batal ataupun tidak. Ketika kita syok sembahyang kita batal ataupun tidak, dikirakan tidak batal. Sembahyang kita kira sah. Okey. Tapi jangan ikut pula. Ni kira terikut, kita cerita terikut. Tengok Syiah jangan ikut ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, wallahu a'lam. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada bulan-bulan akan datang sekiranya dipanjangkan umur. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.